harga emas naik dan turun. Disebabkan itu, saya tak gunakan pelaburan emas sebagai tabung kecemasan. Tetapi saya gunakan emas ini untuk hedge my investment. Hedge ini untuk memelihara pelaburan saya. Let's say saya ada pelaburan dalam Amanah Saham Bumiputera ASP, ada juga duit dalam tabung haji, ada juga duit dalam fixed deposit, okay? Ada juga duit dalam unit trust, ada juga duit dalam EPF. Apakah persamaan semua pelaburan yang saya dah bagi tahu anda tadi, ASB, tabung haji, EPF, semua ni? Semuanya ada satu persamaan, iaitu semua pelaburan ini adalah dalam wang ringgit Malaysia. Tahu kan? So bila anda melabur, walaupun anda diversify ke tempat-tempat yang berbeza, tetapi anda tak diversify dari segi currency tu sendiri. Mata wang tu anda tak diversify, melainkan anda buka account di Amerika Syarikat, anda melabur di pasaran Amerika Syarikat menggunakan US dollar, itu lain. Tetapi kalau tak, anda sebenarnya still masih menggunakan ringgit Malaysia. Dan apa yang akan berlaku jika tiba-tiba ringgit Malaysia anda jatuh nilainya? Jika berlakunya hyperinflation seperti apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Zimbabwe ataupun di Venezuela, di mana mata wang mereka hilang nilai. Bila hilang nilai, mereka memerlukan berjuta-juta duit hanya untuk membeli barang yang kecil ataupun barang yang simple. Itu yang berlaku bila berlakunya hyperinflation. So, dalam konteks, kalau kita simpan duit kita dalam ringgit Malaysia di unit trust, EPF, ASB, tabung haji, jika ringgit Malaysia kita hilang value-nya pun sama. So duit anda, walaupun anda diversify ke tempat-tempat berbeza, duit anda akan hilang value-nya dan pelaburan anda sia-sia. So disebabkan itu, saya melabur emas, saya beli emas sebab saya nak hedge against those kind of thing. Contoh lain, jika berlakunya peperangan di Malaysia pun sama, World War III misalnya, and Malaysia terlibat dalam peperangan itu, akan beri impak kepada kita punya mata wang itu sendiri. Disebabkan itu, kita beli emas ataupun perak, di mana kalau anda beli emas ataupun perak, anda boleh lari ke negara lain dan anda boleh tukar sistem barter, tukar emas anda dengan currency mata wang di negara yang anda pergi itu, dan anda boleh hidup seperti biasa. So that's the reason kenapa kita beli emas. Itu kenapa saya beli emas. Saya beli emas untuk jangka masa yang panjang. Dalam konteks lain, saya beli emas sampai mati, sampai masuk kubur lah. Cara kedua beli emas ni adalah mereka yang membeli emas pada harga yang rendah dan jual pada harga yang tinggi. Umpama macam kita main saham, bermaksud kita nak beli pada harga yang rendah dan kita nak jual pada harga yang tinggi. So there's a lot of speculation involved and some common sense. So saya bagi contoh terbaik lah apa yang berlaku pada tahun 2020 apabila banyak negara mula cetak duit mereka. So apabila mereka cetak duit mereka, apa yang terjadi? Banyak duit mata wang ini di dalam pasaran. So bila ada banyak mata wang sesebuah negara itu di dalam pasaran, apa yang terjadi kepada supply and demand? Supply naik, demand pun stagnan. So apa yang terjadi? Value ataupun nilai mata wang itu akan jatuh. Disebabkan itu, ramai orang berpusu-pusu membeli emas pada tahun lepas, dan itu yang menyebabkan harga emas naik. Betul tak? So kalau kita dapat menjangkakan benda ni berlaku, kita dah tahu kita beli emas sebab harga akan naik. So bila harga emas naik, kita akan jual pada harga yang tinggi. Kita dapatkan keuntungan antara harga yang tinggi tolak dengan harga yang rendah. Sebaliknya pun boleh berlaku kalau kita terbeli di puncak. Sebab FOMO kan, fear of missing out. Semua orang beli emas, semua orang cakap pasal emas, so kita pun beli emas. Tetapi malangnya, orang yang beli emas, yang post dekat dalam social media ini, mereka beli emas pada harga emas yang rendah, tapi kita beli harga emas yang tinggi. So kalau anda tengok harga emas hari ini, video yang saya shoot hari ini ialah 14 April tahun 2021, harga emas dah jatuh, compare dengan harga yang paling tertinggi pada bulan Ogos tahun lepas. Dia dah turun. Memang turun, dia memanjang. Dia akan naik sedikit tapi dia terus, orang kata apa, teruskan perjalanan ke bawah. So itu yang terjadi. Jadi kalau anda jenis yang membeli emas sebab nak buat keuntungan dalam jangka masa yang pendek, maksudnya beli harga yang rendah dan jual pada harga yang tinggi. So konsep yang saya namakan you are trading gold. Jual beli emas. So bila anda jual beli emas, jadi token emas, this is the second way of trading gold. Kalau cara yang kedua ini, caranya lebih berisiko. Kenapa? Sebab anda kena tahu baca market. Anda kena tahu pergerakan market. Sebab harga emas ni bergantung kepada supply and demand juga. Kalau ramai orang nak beli emas, maksudnya supply tu tak banyak tetapi demand tinggi. Sebab ramai orang nak beli emas, demand naik, so harga ni akan naik.